والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Semoga Tuan Pengurusi, mana Tuan Pengurusi? Mana tadi Tuan Pengurusi? Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, walau di mana sahaja berada. Semoga Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki dan tetap imannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, kuat sikit lagi boleh? Sikit. Saya pun tak tahu nak ejeh tahu nak. Seterusnya yang saya kasihi dan saya hormati para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini yang bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi dan saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita berkumpul pada malam yang barakah ini, pada malam yang ke-8 ke 9, malam yang ke-8. Hari ini 7 hari bulan, 7 Rejab, malam yang ke-8 Rejab. Semoga Allah berkati kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua sihat? Alhamdulillah. Okey.
Lani, boleh tak kalau saya minta izin kita adjust sikit, bagi apa, main genjak sikit, lagi rapat sikit, main depan sikit. Cukup takat ni okey dah, main dekat sikit ya, main. Bagi adjust sikit. Okey, cantik. Sana boleh lagi, kalau nak masuk celah tu ada lagi sikit, boleh. Setakat ni kalau saya bercakap macam ni, nada suara saya okey kah? Tuan-tuan belakang abang dengar suara clear? Muslimat dengar tak suara? Saya tak tahu. Macam mana arrangement dia, saya pun tak mahir lah. Oh, ada orang perempuan. Oh, saya ingatkan apa tak ada. Tak clear. Ada TV. Oh, macam duduk rumah. Tengok. Tak apa, duduk elok-elok, bagi jarak elok-elok, duduk elok-elok, buat susun. Pihak masjid nak bantu ke apa-apa boleh ikut. Saya pun tak berani Tok Imam nak ejah-ejah. Tak apa. Baik, marilah sama-sama sementara duk ejah, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, sanubari kita, jiwa raga kita, hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, khususnya pada ahli qaryah Masjid Al-Qudus. Semoga yang mana pergi dahulu daripada kita dicucuri rahmat ke atas ruh almarhum. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. خير. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah Ashabul Kahfi. Dan tadi saya dipahamkan apa tadi, ada pemuda kahfi. Yang tu apa, persatuan ke apakah? Oh, melawak. Oh, dia ingatkan ada apa persatuan ke apakah? Tak ada lah, maknanya umum. Okey. So makna tajuk hari ini kita nak bincang sedikit tentang Ashabul Kahfi yang kita boleh ambil untuk duduk dekat diri kita lah, insya-Allah. Okay, saya bukan orang yang mahir, sebab tajuk-tajuk ni orang yang patut mahir dia Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Ahmad Dusuki,
Ustaz Badli Shah, ni orang-orang yang pandai lah cerita tajuk-tajuk ni. Saya suam-suam kuku aja lah, boleh lah. Jadi tengoklah kita jadi macam mana. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya adalah Ashabul Kahfi, untuk dijadikan ikon kepada masyarakat hari ini. Baik, nak bincang tajuk Ashabul Kahfi, dia mesti kena lalui surah Kahfi dulu. Sebab cerita Ashabul Kahfi tak ada melainkan dalam surah Kahfi saja. Jadi nak lalu tu surah Kahfi ni special. Kata Nabi, siapa baca surah Kahfi, satu hadis, siapa baca 10 ayat pertama surah Kahfi, siapa baca 10 ayat terakhir surah Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi membincangkan Ashabul Kahfi, dia adalah pelengkap untuk akhir zaman. Jadi baguslah untuk pemuda, anak-anak, abang-abang kita semua ni, bekalan baguslah. Tapi surah tu dia tak bincang Ashabul Kahfi saja. Jadi kita kena ambil sedikit kesimpulan mudah dalam surah Kahfi, baru kita tarik Ashabul Kahfi, baru kita tengok dalam bincang dia ada apa, lepas tu kita buat kesimpulan, insya-Allah. Okey, so itu secara kasar perbincangan kita pada malam ni. Baik, kita mulakan dulu. Suratul Kahfi ada 110 ayat. Bermula dengan kalimah Alhamdulillah. Pada Al-Quran itu setiap surah ada nama. Memang zaman Nabi dia tak ada nama, tetapi Allah bagi ilham kepada para salafus soleh untuk menamakan surah-surah dalam Al-Quran itu. Dan tidaklah salafus soleh ni mereka bagi nama, melainkan ada sebab. Jadi zaman Nabi, kalau kita nama surah Sajadah pagi tadi kita baca, zaman Nabi dia panggil Alif Lam Tanzil. Bila Nabi kata bacalah kamu di pagi Jumaat Alif Lam Tanzilul Kitab, dia tahulah Alif Lam Sajadah. Tapi dia tak sebut surah Sajadah. Sama juga Nabi kata bacalah oleh kamu apa tu, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita tahu yang tu suratul Kahfi. Nabi kata Hamim berkaitan dengan surah Ad-Dukhan. So Nabi menamakan surah-surah tadi ikut kepala surah dia lah. Jadi ulama menamakan surah Kahfi. Kahfi ni apa dia dalam bahasa Arab? Kahfi dalam bahasa Arab gua lah. Jadi bila kata Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ada dalam gua. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Mutawalli kata surah Kahfi ni nama dia pun dahsyat. Sebab nama dia Kahfi, dia gua. Gua tak akan ada orang boleh tahu apa yang ada dalam gua, melainkan mesti masuk dalam gua dengan cahaya. Dan tak akan ada cahaya yang boleh suluh dalam gua tu melainkan dengan cahaya ilmu sahaja. Sebab tu ramai orang bincang pasal akhir zaman, kefahaman meleset sehingga ada yang pergi cari Imam Mahdi. Dia nampak tak? Dia bincang pasal akhir zaman, tapi dia tersalah sampai kepada tahap pergi cari Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi dan sebagainya. Yang tu satu perkara yang terkeluar kata ulama, sebab
semua yang Nabi sebut tu dia bukannya, kalau bahasa kita, bukan muntazir. Kita bukan menunggu. Kita hidup macam biasa, akan sampai masa dia sampai. Kalau kita hidup, kita bersama dengan mereka. Yang ni pula kita belajar daripada tok-tok guru, orang-orang alim. Sebab tu kalau kita tengok para asatizah, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita, di rumah mereka pasti akan ada parang, kerih, mungkin ada senapang yang mereka simpan dalam rumah mereka. Kalau dulu mereka susun, mereka letak di paku tu untuk simbol apa dia, beriktikad dalam hati, kalau Imam Mahdi mai, Nabi Isa pun sampai, aku akan berjuang bersama dengan mereka. Tu i'tiqad orang ulama dulu. Sebab tu ada yang simpan kerih, ada yang simpan pedang, ada yang simpan parang, ada yang simpan banyak rumah ulama. Dan sebab tu ulama-ulama dulu pun ilmu mempertahankan diri sentiasa ada. Sebab apa? Sebab mereka beriktikad kalau Imam Mahdi sampai, kami akan tolong. Tu okay. Bukan menunggu, kita tak tunggu. Bila sampai jumpa, kita akan berjuang sekali. Okay, khair. Kahfi sekadar nota kaki saja, sikit saja. Kahfi bahasa Arab, kita membariskan dia. Kaf baris atas, ka, fa mati, kaf, ha mati, kah, fa baris bawah. Kahfi, suratul kahfi. Tapi kalaulah kita matikan dia di hujung, maka kita akan dapat bunyinya mirip-mirip dengan bahasa yang tuan-tuan tahu, iaitu kahf, atau dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai cave, gua. Banyak bahasa-bahasa daripada bahasa Inggeris yang asal daripada bahasa Arab. Banyak perkara yang mustahil orang boleh reka. Bukanlah mustahil pada ni, jadi macam mustahil lah tiba-tiba keluar perkataan cave, tiba-tiba main perkataan sugar. Tak kena lah. Dia mesti ada asas dia, dia mesti ada saluran dia, mesti ada daripada mana datang sumbernya itu. Okey, khair, habis. Jadi di awal surah Kahfi, kalau baca, dia bukan semua pasal Ashabul Kahfi. Baca yang pertama, jumpa surah Kahfi, cerita pasal Ashabul Kahfi. Habis bincang Ashabul Kahfi, dia bagi perumpamaan tentang dua orang yang ada ladang. Daraballahu mathalan daraballahu mathalan wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatan. Dua orang yang ada ladang, kaya, ada ladang, seorang Allah tarik balik, seorang ada anak dan sebagainya. Habis baca yang tu, hujung cerita dia ada cerita Nabi Adam dengan iblis. Berkaitan illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Yang tu ayat dia tengah-tengah tu, bawah tu dalam muka surah belah kanan. Habis cerita dua orang yang ada ladang, keluar Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Keluar cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Habis cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dah keluar pula cerita Zulqarnain. Habis itu selesai surah Kahfi. Jadi ni bincang tentang apa? Sebab semua perbincangan tu, semua perbincangan yang lampau. Ashabul Kahfi lama, dua orang yang diberi contoh tu perumpamaan dan ditutup dengan Nabi Adam dengan iblis lama, Nabi Musa, Nabi Khidir lama, Zulqarnain pun lama. Apa yang menyebabkan selamat daripada hari kiamat? Jadi sebab tu saya kata tadi, nak masuk surah Kahfi kena ada lampu suluh yang merupakan ilmu. Kena suluh dia, kena tengok dengan cara ilmu, baru nampak dalam dia. Okey, malam ni kita sepakat kita nak tengok Ashabul Kahfi. Jom kita jalan sama-sama supaya clear, insya-Allah. Cuba baik. Ashabul Kahfi duduk di zaman pemerintahan Rom, sebahagian ulama sebut. Bila pemerintahan ketika itu rosak,
Ashabul Kahfi memelihara iman mereka. Mereka lari membawa diri. Dalam duk lari bawa diri, mereka sampai di satu tempat yang ada gua. Mereka masuk dalam gua, mereka duduk, mereka rehat. Berapa orang jumlah mereka? Macam mana tuan-tuan tahu 7? Dalam Ashabul Kahfi punya surah dia sebut. Dia kata apa? Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang kata Ashabul Kahfi 3 orang, yang keempat itu anjingnya. Ada yang kata 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, agak sedikit jauh daripada nak tahu kerana dia perkara ghaib. Tiba-tiba lepas Allah sebut yang tu, Allah sebut wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan ada yang kata depa 7 orang dan yang ke-8 itu anjing. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, dan katakan kepada semua orang, Allah saja yang tahu bilangan dia yang betul berapa. Maka jawapan ulama kata, tadi Allah kata 3 orang 4 anjing, 4 yang keempat, bukan 4 ekor, 4 yang keempat, 1, 2, 3, 4 anjing. Ada yang kata 5, 1, 2, 3, 4, 5 orang, yang keenam anjing. Tapi bila Allah cerita dua-dua ayat ni, Allah kata agak sedikit tersasar. Tetapi bila Allah kata ada yang kata 7 orang dan yang ke-8, Allah sambung dengan ayat Allah yang tahu bilangan dia berapa. Maka ulama kata kalau ikut dari segi bahasa, sebab itu jumlahnya 7 orang, yang ke-8 tu anjing. Okey. So Ashabul Kahfi 7 orang dan mereka ada anjing dengan mereka sekok. Mereka masuk dalam gua, mereka duduk. Anjing tu duduk di pintu gua, jaga pintu gua. Maka Allah berikan kepada mereka rahmat Allah selepas mereka berdoa. Oh, ciri-ciri dia dah dapat dah 2. 1, mereka beriman, dan iman mereka bukan palsu. Sebab bila saat mereka angkat tangan baca doa, Allah makbul doa mereka. Mereka kata Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dia berkata dalam doa mereka, dia kata, ya Allah, boleh tak tolong kami untuk bagikan kami petunjuk dalam hidup kami, bagi kami rahmat, dan tolong pandu urusan hidup kami. Makna dia serah bulat-bulat daripada dekat Allah. Dalam suasana tak tahu nak buat apa, Allah kata hampal lena, tidur 7 orang. Macam mana mereka boleh tidur? Macam mana mereka boleh tidur? Okey, sekejap. Tadi kita mula majlis kita ni, dahlah perbincangan dia susah. Kita patut mula dengan selawat, lupa. Lupa. Dah benda susah nak bagi faham. Saya pun tak tahu boleh cerita ke tak. Tertinggal pula selawat. Bau bukhur ni baru teringat, lah tak selawat. Silap. Tak ada masalah. Teringat, sambung ya. Jom kita baca selawat sikit kat Nabi, bagi terang mata hati kita sama-sama. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah.
salatullah salamullah ala taha rasulillah salat salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua salatu wa salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi. Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, kemudian mereka berdoa, ya Allah tolong bagi kami rahmat dan bagi kami petunjuk dalam urusan kami nak buat apa. Allah bagi dia lena dan tidurlah Ashabul Kahfi di dalam gua itu serta telinga mereka ditutup. Jadi telinga mereka Allah bagi tak dengar apa. Mereka tidur dalam gua aman, damai, sejahtera. Dan tempoh mereka tidur adalah selama 300 tambah 9 tahun. Kata Allah dalam Quran, walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur dalam gua selama 309 tahun. 309 tahun tak ada orang umur lagu tu. Adalah Nabi Adam lah. Nabi Adam, Nabi Syith, bawah-bawah tu adalah sikit. Tapi lepas tu Nabi Ibrahim tak ada dah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim tak ada dah. Nabi Ibrahim dah tak ada dah. Umur lebih kurang 80, 100 lagu tu dah. Jadi bila mereka tidur dalam gua 300 tahun tambah 9 tahun, maknanya 309 tahun. Suatu hari mereka jaga. Ni kita cerita sekali lalu saya baru kita tengok cerita dia. Bila mereka jaga daripada lena, mereka terjaga, maka bertanya di kalangan mereka, berapa lama kita lena? Kawan dia kejut dia, bangun, berapa lama kita lena? Kata mereka, kita ni perasan tidur sehari bah. Sekejap lagi ada setengah lagi kata, perasan kita tidur setengah hari bah. Pasal apa mereka rasa mereka tidur sehari atau setengah hari? Sedangkan kita duduk di luar, kita tahu kata mereka tidur selama 309 tahun, bukan sehari atau setengah hari. Kemudian mereka jaga, seorang ambil duit lapak, pergi ke market, bagi duit, saya nak beli makanan ni, dia kata harga sekian-sekian, dia ambil daripada kocek dia, dia bagi. Dia ambil daripada wallet dia, daripada poket dia, dia bagi. Orang tu terkejut, orang tu kata, encik, duit ni dah 300 tahun dah tak bagai. 300 tahun. Bila kata-kata lagu tu,
terkejut mereka, tanya ni tahun bila? Habak-habak dah 300 tahun. Maka baliklah mereka ke gua bagi tahu, dan orang kampung mula riuh. Tapi ketika itu selepas 300 tahun, pemerintahan ditadbir oleh seorang pemimpin yang sayang dengan agama Islam, maka dia membina masjid. Ni yang mendorong orang bagi tahu itulah. Jadi dia membina masjid. Dalam ayat yang ke-21 tu Allah kata membina masjid di atas gua tempat Ashabul Kahfi tadi tu. Okey, selesai, habis. Yang ni cerita Ashabul Kahfi. Baik, apa pengajaran untuk kita yang duduk hari ini tentang Ashabul Kahfi? Okey, yang pertama, dalam suratul Kahfi, tajuk suratul Kahfi ada 4 tajuk besar yang semua orang kena pegang. Siapa pun jangan lepas, baru selamat akhir zaman. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi merujuk kepada perbincangan akidah. So sekali lagi kita nak bincang, memang kita akan bincang benda melibatkan akidah. Allah letak tu kira letak dia dah. Dan kalau kita tengok pun ke akhir zaman ni, yang akan memegang teguh tuan-tuan dengan saya adalah hati kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa allafa baina qulubikum. Betul Ustaz no? Ayat tu kan? Lau anfaqta ma fil ardi ma allafa bainahum. Kalaulah kamu kumpul semua harta yang ada dalam dunia ni, kamu tak akan boleh menyatukan hati. Sebab apa? Walakinnallahu allafa bainakum. Hanya Allah saja yang boleh satukan hati kita. Sebab tu hari ini susah nak sembang tentang penyatuan hati kalau semua orang tak pandang Allah pada sudut pandang yang sama. Tu susah. Sebab tu kita kata bersatu hati. Semayang ni sekali lagi soft ni sebelah-sebelah, bau bertemu bau. Dalam masjid ni semayang sekali lagi soft sebelah menyebelah, bau bertemu bau. Tapi belum tentu hati kita sayang sesama kita. Tambah pula hari ni ada watak-watak yang ditonjolkan di kalangan orang-orang berotoriti. Di kalangan orang politiknya tunjuk perangai tak senonoh, di kalangan ustaz-ustaz tunjuk perangai tak senonoh, di kalangan ilmuwan tunjuk perangai tak senonoh. Jadi semua orang ni ada idola ni. Jadi yang akan pegang kita satu je. Perbincangan pertamanya akidah. Orang tanya, ni saya bagi teaser-teaser sikit. Saya kita patah balik. Tapi saya abang betul, suara saya duduk naik tinggi dah ni. Dia duduk tarik suara saya, jadi sakit dah, gatal tekak. Betul suara saya duduk jadi macam duduk pijerit dah. Dia tak tenang. Dia tak tenang sebab dia duduk rasa macam tuan-tuan tak apa dengar suara saya. Saya rasa sebenarnya tuan-tuan dengar, tapi saya ni dia duduk timbal balik kat saya punya telinga. Dia kata tuan-tuan tak dengar saya cakap. Wah, saya tahu tuan-tuan duduk tengok saya. Tapi dalaman kita, sebab kita pengucapan awam, jadi bila mic kita tak clear, kita akan jadi macam nak tinggi suara. Saya tak syok macam tu. Saya suka kita tone down, baca kita nak bagi masuk dalam hati. Apa pepatah kata apa? Perbaiki percakapan kamu, bukan meninggikan suara kamu. Kerana yang menumbuhkan tumbuhan di tanah ni adalah hujan, bukannya guruh. Perbaiki cara kita bercakap. Masalah kita sekarang ni adalah cara kita bercakap. Perbaiki cara kita cakap, kerana yang menghidupkan hati adalah cara bercakap tadi tu, bukan dengan meninggikan suara. Seumpama menghidupkan tumbuhan di bumi adalah air hujannya, bukan suara guruhnya. Tu. Okey, patah balik tengok. Jadi Ashabul Kahfi tadi simbolnya akidah. Sekali kita akan bincang. Kalau nak teaser sikit lah, berkaitan dengan sedikit perpisahan, berbeza pendapat tu panggil apa? Perselisihan. Kalau nak cakap perselisihan tu, Ashabul Kahfi kan depa kan wahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman,
Tapi bila mereka bangkit daripada tidur tu kan, mereka tanya, ni kita lena berapa lama? Seorang kata 1 hari, seorang kata setengah hari. Walaupun mereka diiktiraf Allah mereka adalah pemuda yang beriman, tetapi sesama mereka pun ada perselisihan pendapat. Sebab tu kita kena pandai cara berselisih. Sekali kita akan cerita insya-Allah kalau sempat. Insya-Allah. Sebab nak lalu Ashabul Kahfi semua benda tu kena cerita. Yang kedua, 2 orang yang diberikan ladang. Daraballahu mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatan. Betul tak? Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatan. Dan diberikan ladang kepada 2 orang tadi ni, dia membincangkan tentang tajuk kitar ekonomi. Kalau dalam bahasa kita, rukun Islam kita, zakat tu. Dia nak bincang benda yang melibatkan zakat. Nak keluar zakat, kena ada perniagaan, kena ada pendapatan, kena ada benda tu kena bincang. Sebab akhir zaman benda ni lah. Hari ni tuan-tuan jeritlah macam mana pun, bebaskan Palestin, bebaskan Gaza. Semua orang-orang yang kaya raya akan gelak dekat kita sebab duit semua dia pegang. Tuan-tuan jeritlah macam mana pasal boikot apa pun, tuan-tuan nak mai kat sini pun tuan-tuan duk pakai Google Map. Macam seimbang lah. Okey, dia susah. Okey. Yang ketiga, Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Apa perbincangannya? Fitnah ilmu. Akhir zaman patutnya yang menyuluh kita adalah ilmu, tapi duduk di akhir zaman ilmu tu jadi fitnah dekat kita. Yang ada ilmu lagi menyombong daripada yang tak ada ilmu. Bila yang tak ada ilmu tengok yang ada ilmu menyombong, yang tak ada ilmu pun tak mau cari ilmu dah, jadi fitnah. Tu. Dia kena baca cerita macam mana Nabi Musa, sebab sebiji dia akan cerita balik hidup kita. Al-Quran kan petunjuk kan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min Ashabul Kahfi ya. Apa tu apa yang keempat, Zulqarnain. Tengok saya elok-elok, Zulqarnain dia akan sangkut berkaitan dengan pentadbiran. Dia akan sangkut dengan pentadbiran. Sebab tu kalau bincang pasal akhir zaman, dia akan bincang tentang macam mana nanti Imam Mahdi sampai, macam mana nak sambut sahut dia, macam mana pentadbirannya, semua tu akan dicerita secara detail. Okey. So hari ni kita ambil satu juzuk yang pertama saja, Ashabul Kahfi. Nombor 1, apa dia? Ashabul Kahfi adalah pemuda yang beriman, yang jaga iman mereka. Itu nombor 1. Oleh itu semua tengok saya. Saya bagi dulu gambaran ringkas berkaitan dengan iman. Tengok dulu. Yang mana boleh ambil, yang mana tak jangan. Okey, pelan-pelan. Yang mana ada salah saya jangan ambil. Contoh, tengok. Iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Okay, saya nak ambil satu juzuk saja. Beriman kepada Rasul, nombor 4. Pecahan juzuk kecil je. Tengok elok-elok. Saya ambil pecahan juzuk kecil je. Beriman kepada Rasul. Saya yakin kalaulah ditanya berkaitan sudut-sudut penting Nabi, belum tentu semua dalam ni boleh jawab. Bukti, tengok elok-elok. Buktinya, kita berada dalam bulan Rajab. Peristiwa besar dalam bulan Rajab adalah Isra' wal. Okey, semua orang tahu kan? Baik, kalau saya tanya, berapa tempat persinggahan Nabi ketika Nabi Isra' tu nak sampai Baitul Maqdis? Saya yakin susah nak jawab. Kalau ditanya berapa malaikat yang mengiringi Nabi, banyaknya akan sebut malaikat Jibril sahaja.
dengan meninggalkan malaikat Mikail yang datang sekali dengan malaikat Jibril. Dia tak bercakap bukan makna dia tak ada. Di situ malaikat Mikail menunjukkan akhlak, sebab sistem tengah pembelajaran. Jadi malaikat Mikail adalah sebagai pembantu asisten kepada malaikat Jibril. Maka dia tunjuk macam mana akhlak seorang asisten dalam sistem pembelajaran. Nabi anak murid, Jibril adalah gurunya. Surah An-Najmi, Allamahu syadidul quwah. Yang mengajak Nabi pada malam tu adalah orang yang hebat. Kita tengok. Bila saya sebut berkaitan dengan beriman pada Rasul yang ada pada Ashabul Kahfi, ya, Allah sekata wahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Salah satu perkara yang Tuhan mereka suruh mereka beriman adalah ajaran daripada Rasul. Saya ambil juzuk kecil saja, sempena Rejab ni je. Sempena Rejab ni saya bawa juzuk kecil je. Tuan-tuan tulis nombor hadis ni, nanti balik baru rujuk. Saya dah cerita dah kat tuan-tuan, balik baca balik supaya refresh balik. So saya baca dekat tuan-tuan. Hadis yang pertama, Bukhari 1338. Yang kedua, Imam Muslim. Mana hadis Imam Muslim? Tulis Muslim 2870. Tuan-tuan kena tengok betul-betul. Yang ketiga, Tirmizi 1071. Maknanya hadis yang pertama hadis Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari 1338. Yang kedua Sahih Imam Muslim 2870. Yang ketiga Sahih Imam Tirmizi 1071. Dapat? Okay, tengok saya. Tuan-tuan dah tulis nombor, balik nanti semak. Dengar cerita ni dulu, nanti tuan-tuan baca. Cerita saya hasil gabungan daripada ketiga-tiga hadis ni. Jadi kalau tuan-tuan balik nanti tuan-tuan baca yang Bukhari saja, tuan-tuan tak akan dapat cerita lengkap. Tuan-tuan baca cerita Imam Muslim punya hadis saya, tuan-tuan tak akan dapat cerita lengkap. Tuan-tuan baca cerita Imam Tirmizi pun tuan-tuan tak akan cerita lengkap. Tuan-tuan baca Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, baru tuan-tuan dapat semua cerita sekali. Boleh faham? Tapi saya dah tolong baca, saya tolong cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya berkaitan dengan iman. Malam ni pemuda, kita semua rasa kita nak jadi orang yang beriman, nak ikut Ashabul Kahfi. Baik, ini langkah pertama. Tapi dia kata dekat situ, wahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Kata ulama, tak akan boleh kita tak akan boleh kenal dengan Allah kalau kita tak kenal Nabi Muhammad. Tak boleh, memang tak akan boleh. Sebab segala kemukjizatan Nabi tadi itu akan menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, macam mana tuan-tuan nak percaya Ashabul Kahfi tidur 309 tahun? Tadi kita kata kita akan bincang tajuk tu. Sebab dia akan sangkut dengan tidak akan jadi kiamat kalamhil basar, dengan sekelip mata. Tak boleh bincang tajuk sekelip mata kalau tak boleh bincang tajuk macam mana Ifrit boleh bawa istana Balqis mai duduk sebelah Nabi Sulaiman punya istana. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh bawa istana Balqis duduk sebelah sebelum tuan bangkit daripada kerusi. Sedangkan Nabi Sulaiman di Palestin, Balqis di Yaman. Dan tak boleh bincang yang tu kalau kita tak hadam berkaitan dengan Nabi Uzair. Surah Al-Baqarah ayat 259. Macam mana Nabi Uzair mati hidup balik. Dialah satu-satunya Nabi yang muda daripada anak dia. Umur dia 40, anak dia 120. Sebab dia dah mati 100 tahun, hidup balik. Surah Al-Baqarah 259. Namanya Surah At-Taubah. Ni semua Quran, dalil sahih Quran. Jadi jom saya ajak tuan-tuan, jangan takut. Ni saya nak bagi. Saya dah bagi 3 tadi dalil untuk yang step yang pertama. Apa dia? Ashabul Kahfi wahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nak kenal Tuhan mesti kenal melalui Rasul. Okey, Rasul kita kenal macam mana? Tengok elok-elok. Gabung 3 hadis tadi. Okey. Pukul 9 lah.
Suara tak ada dah. Tak melawak. Tengok elok-elok. Kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi yang tadi itu muqaddimah dia sama. Bila mati saja seorang hamba, al-abdu, seorang hamba Allah, bila mati dia akan dikebumikan, disemadikan dia, ditunaikan upacara pengkebumian. Kalau kita tambah lagi ada talqin, ada yasin, ada tahlil, selesai, maka beredar tawallahum, mereka beredar meninggalkan dia. Dia tinggal dia. Dan dia yang duduk di dalam kubur yang baru tanam tadi itu, ketika orang berjalan balik meninggalkan dia, dia boleh dengar tapak kaki mereka drup. Kalau bahasa kita, derapan tapak kaki. Kalau bahasa dia bunyi trup kaki berjalan tu, orang boleh dengar lagi orang duduk berjalan. Dan kalau dalam hadis yang lain dia kata lebih kurang dalam 7 langkah. Lebih kurang dalam 7 langkah. Kalau 7 langkah tu tak jauh sangat. Kalau dekat ni, dekat stand ni kubur, 7 langkah mungkin dekat mimbar ni. Tak ada lampi jauh. Tak ada lampi jauh. Maknanya mungkin tuan-tuan kita yang ziarah orang mati ni, tu imam dan sebagainya, mungkin tengah menyembang dengan ahli keluarga dekat sini. Boleh faham? Kita tadi duduk dekat kubur, kita habis selesai tahlil tahrim, kita bangun, kita jalan, kita salam, kita takziah ahli kubur, ahli keluarga yang masuk dalam kubur dekat sini. Boleh? Kita duduk dekat sini. Mana sekarang saya cerita kat tuan-tuan jangan lupa ahli keluarga ada di sini, kuburnya di sini. Tengok elok-elok. Kata Nabi, ketika hamba ditanamkan dan orang beredar daripada kubur dia, datang 2 malaikat, malakan. Ada 2 malaikat mai kat dia. So 2 malaikat ni dalam hadis Imam Bukhari, Muslim tak sebut. Dalam hadis Imam Tirmizi sebut. Namanya Munkar dan Nakir. Okey. Munkar Nakir mai dekat dia, Munkar Nakir dudukkan dia. Bila Munkar Nakir dudukkan dia, atau dalam bahasa lain kejut dia bangun, sebab kita duduk tidur, duduk lena dalam kubur lagu tu, malaikat mai, malaikat bagi kita duduk, dia kejut kita. Jadi kita yang dalam kubur tadi tu kita duduk. Okey, kita duduk. Bila kita duduk, apa malaikat buat? Soalan pertama sekali yang malaikat tanya, kenal tak Nabi Muhammad siapa dia? Tu soalannya. Malaikat menunjukkan gambar Nabi Muhammad, gambaran tasawur Nabi Muhammad. Dia tanya dekat orang yang dalam kubur, dia kejut, dia kata, hai bangun, bangun. Dia tanya, kenal tak ni siapa dia? Ini bukan soalan yang senang no. Yarhamkallah. Soalan pertama, kejut, bangkit daripada tidur. Sebab tu tajuk ni very important untuk saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Nak bincang Ashabul Kahfi, good, correct, bagus. Sebab apa? 2 watak yang mengenali Nabi mereka, beriman dengan Tuhan mereka, mereka boleh overtake semua makhluk yang lain. Satu, Ashabul Kahfi, terang-terangan dia beriman kepada Allah, maknanya confirm dia beriman dengan Rasul dia. Yang kedua siapa dia? Orang yang beriman dengan Rasul dia, beriman dengan kitab dan sebagainya, jadi hebat. Siapa dia? Yang lawan dengan Ifrit tadi yang nak bawa istana Balqis, nama Asif Bulkhiyah. Surah An-Naml ayat 40. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata Ifrit, aku wahai Nabi Sulaiman, bagi aku peluang bawa istana Balqis, aku boleh angkat istana Balqis. Itu Ifrit, betul ya? Ifrit ni kalau tak silap ada ulti mana, game mana yang ada ulti Ifrit, ada Prince of Persia ke apakah? Kalau tak silap masa saya main tu, masa yang Shadow yang ada yang ni apa kalau saya ke God of War saya pun tak ingat lah, tapi ada dia punya ulti dia tu, entahlah. Dalam Mobile Legend ada Ifrit dah? Dah rasa ada? Tak ada? Clean ya, tak ada. Okay. Jangan pula ada yang sebut Stumble Guy. Sebut Stumble Guy. Kata Ifrit, wa qala Ifritu minal jin, kata Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ai Nabi Sulaiman, bagi saya peluang angkat istana Balqis. Saya boleh angkat istana Balqis itu dalam keadaan tuan baru nak bangun daripada tempat istana Balqis sampai. Begitu cepat Ifrit nak buat,
ada seorang lelaki, orang kanan Nabi Sulaiman, beriman dengan Nabi Sulaiman, beriman dengan kitab Nabi Sulaiman. Boleh faham? Wa qala allazi 'indahu 'ilmu minal kitab, dan berkata lelaki yang beriman dengan kitab dan dengan Nabi Sulaiman tadi itu, apa dia kata? Ifrit masih lambat, slow, saya lagi laju daripada dia. Apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dia kata qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya boleh bawa istana Balqis. Tuan sekarang berjegir mata, tuan kelip sebelum tuan berkelip mata sampai istana Balqis. Lagi laju daripada Ifrit. Power. Sebab apa? Sebab memang semua soalan masuk dalam kubur. Antara soalan pertama sekali berdasarkan hadis saya tunjuk tadi, dia kejut bangun, dia tanya, kenal tak lelaki ni siapa? Dalam hadis tu Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dia bermula dengan orang beriman. Saya ambil hadis yang orang beriman, saya letak ujung sekali supaya memberi kesan kepada kita. Yang ada adalah orang yang kafir dengan munafik dulu saya nak sebut. Tuan-tuan tengok saya elok-elok, abang-abang, anak-anak semua tengok saya elok-elok. Adapun orang kafir dan orang munafik, ketika dia dibangkitkan daripada kubur, ditanya oleh malaikat, hang kenal tak siapa dia Nabi Muhammad ni? Hang kenal? Dia tak tanya Nabi Muhammad, dia tanya, kenal tak lelaki ni siapa? Adapun orang kafir dengan orang munafik, ni bahaya ni, sebab ada orang munafik. Orang munafik dia pakai kopiah macam kita, dia pakai songkok macam kita, dia pakai baju Melayu macam kita, dia pakai jubah macam kita, dia pakai kain belekat macam kita, dia semayang dalam masjid dengan kita, tapi dia ni tali barut dalam masyarakat. Dia ni satu orang yang benci Islam sebenarnya. Ini orang ni di dunia bolehlah kita bohong kat habaq kat orang, kata saya Islam saya, tapi sebenarnya dalam hati dia Islam tak ada. Nabi pun dia tak kenal. Kita heran, macam mana hang boleh tak kenal Nabi, sedangkan kalau hang semayang dalam masjid, siapa ajak hang berdiri, siapa ajak hang rukuk, siapa ajak hang sujud? Bukan Nabi Muhammad, mim dal Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam yang ajak hang tak kenal kah? Dia jawab dalam hadis, saya dah bagi dah, nanti rujuk balik hadis tu, semua yang saya cerita ada dalam hadis tu, jangan takut. Apa kata dia? Kata malaikat, hang kenal lelaki ni? Kata dia, la adri, aku tak kenal. La haula wala quwata. Orang kafir, orang munafik. Bila dia kata-kata macam tu, apa malaikat buat dekat dia? Malaikat ambil dia punya hammer. Malaikat ni dia ada dia punya senjata dia. Dia ambil hammer dia, tukui dia, mertun dia, dia ambil. Sebab tu kalau kita tengok dalam, kalau dulu lah, anak-anak ni saya tak tahu dia ingat ke tak, tapi zaman saya kita ada Digimon. Digimon, dia ada Digimon Angel. Tuan-tuan tu suruh buat suci sangat. Pokemon tak ada. Ni dia Digimon, dia Digimon. Dia ada Digimon Angel, dia ada dia punya tongkat dia tu. Dia ada dia punya tongkat dia. Dalam hadis tu sebut. Malaikat tu tanya, hang kenal tak lelaki ni siapa? Dia boleh jawab dengan mulut dia. Dia boleh jawab, la adri, aku tak kenal. Malaikat ambil dia punya hammer dia, kayu dia tadi, tukui dia tadi, dia hantam kepala kawan tu, dia pukul, boom, dia bagi. Kawan tu menjerit. Sebab apa? Tenggelam 7 petala bumi. Tenggelam 7 petala bumi. Saya dah bagi hadis, nanti balik rujuk, saya dah bagi dah. Dia tenggelam 7 petala bumi, dia menjerit, macam tu. Semua makhluk atas muka bumi ni boleh dengar, kecuali saqalain, 2 makhluk tak boleh dengar. Siapa dia? Manusia dengan jin. Kita tak dengar. Ingat, kubur kat sini, kita kat mana tadi? Kita dekat sini, duduk menyembang lagi. Tapi dalam kubur dah berlaku proses tu, dah kena hentam dah tu. Dia tenggelam 7 petala bumi. Malaikat pegang dia balik, malaikat cekau dia, naik dia balik, letak dia dekat atas balik. Malaikat dia hentam lagi kat dia lagi sekali. Tak tanya soalan dah, tak tanya dah, saya tanya sekali je, hang kenal tak kenal lelaki ni? Dia tak boleh jawab. Sebab tu malam ni penting. Malam ni penting. Ashabul Kahfi dia beriman dengan Rasul dia. Kita tak akan jadi orang berjaya di dunia dan di akhirat kalau kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa jawab Nabi? Tengok saya. Tadi saya cakap kat tuan-tuan, betul saya cakap apa dia? Saya kata hadis orang yang beriman duduk dulu, betul. Saya take out dia letak last, betul. Yang tinggal orang kafir dengan orang munafik. Sedangkan itu barisan hadis yang terakhir, betul. So di hujung dia tadi itu, sebab dia barisan yang terakhir, hujung apa Nabi kata? Malaikat pukul dia macam tu berterusan sampai hari kiamat. Semoga Allah menjauhkan kita daripada orang munafik. Amin. Semoga Allah menjauhkan keturunan kita daripada nifaq. Amin. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita daripada bertemu dengan orang-orang munafik ni. Amin. Jangan ada. Ini perosak masyarakat, perosak keluarga. Kalau dia menikah dengan anak kita, wa'iyazbillah. Kalau jenis yang macam ni menikah, saat lagi dia akan buat macam-macam alasan, dia akan memporak-perandakan keluarga. Percayalah cakap saya. Sebab tu Nabi minta kita berdoa. Kalau keliling Kaabah tu, salah satu doa keliling Kaabah dengan sa'i tu, minta jauh daripada nifak ni. Betul tak Ustaz? Buka kitab doa untuk haji dan umrah. Sebab orang ni memang berbahaya dalam masyarakat. Ya. Lepas tu ada pun orang yang beriman. Ni sonok lah. Semoga Allah menghimpunkan tuan-tuan dan saya dalam kumpulan ini, insyaAllah. Amin. Amin. Ada pun orang yang beriman, bila ditunjukkan gambar Nabi dekat dia, malaikat tanya, dia orang beriman. Malaikat kejut dia, hai bangun. Dia bangun, dia duduk. Malaikat kata, hang kenal tak lelaki ni sebenarnya? Dia bangkit je, dia tengok. Dia kata, huwa Muhammad. Ini Nabi Muhammad, saya kenal ni. Dia kata macam tu. Rasulullah, dia sambung, dia sebut kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari. Kemudian dia buat apa Ustaz? Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, dia angkat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia siap kata macam tu. Apa malaikat kata dekat dia? Malaikat kata dekat dia, unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat duduk hang dalam neraka. Salam. Tengok saya. Malaikat kata, unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat hang dalam neraka, kata malaikat. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu dekat kita gambaran, lelaki ni yang kata kenal Nabi Muhammad, dia bukan satu orang ustaz, dia bukan satu orang tok guru, dia bukan satu orang alim. Dia hanyalah satu orang yang ada baik ada jahat, tetapi nilaian dia boleh jadi masuk neraka. Ini orang ni, tapi hati dia sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati dia cinta Nabi, hati dia kenal Nabi. Buat majlis macam ni dia mai, walaupun dia bukan budak baik. Tapi saya nak bagi tahu, itu Islam. Islam bukan suruh kita jadi malaikat. Islam tak akan suruh sesekali kita ni semua jadi Nabi. Kita tak akan boleh jadi. Kita hanya boleh jadi ni pemuda-pemuda abang. Jadilah diri kamu, jadi diri sendiri. Jadilah orang yang kita tengok dalam cermin tu, kita sayang dia. Kita duduk dalam, kita pergi depan cermin, kita tengok, kita kena sayang. Aku ni umat Nabi Muhammad, ni orang yang dilahirkan oleh mak aku lahir aku, bapa aku besarkan aku. Biar apa pun keadaan, aku kena jadi baik. Aduh, dia bukan nak suruh kita jadi tok wali. Itu ekstra. Kamu dah besar nanti, insya-Allah siapa yang jalan dia ke arah kewalian, dia akan sampai ke arah wali. Jangan takut. Sebab tu hadis ni saya nak baca kat semua orang. Dalam hadis tu Nabi sebut, dan berkatalah orang yang beriman. Mana dia beriman, tapi tempat dia dalam neraka. Maka kata malaikat, bila malaikat tanya, hai bangun, yang ni orang baik, orang beriman, hai bangun. Apa kamu nak kata tentang lelaki ni? Kamu kenal dia? Dia kata itu Nabi Muhammad. Dia buatlah syahadah apa yang saya cerita tadi. Malaikat kata dekat dia, unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Tapi sebab hang kenal Nabi Muhammad, Allah ubah kedudukan hang masuk dalam syurga Allah. Salam. Itu mim ha mim dal ni mahai.
Hari ni kalau kalimah mim ha mim dal tak baca pukul 1:30 tadi, satu masjid tak sah sembahyang. Khutbah Jumaat. Simple dia, 4 huruf dia. Mim ha mim dal. Tak sebut dekat mimbar ni tadi, sembahyang Jumaat tak sah. Tak sebut kalimah mim ha mim dal, doa tak naik. Tak sebut kalimah mim ha mim dal dalam sembahyang tahiyat akhir, sembahyang tak sah. Tak sebut kalimah mim ha mim dal dalam takbir yang kedua nak hantar jenazah pergi kubur, patah balik sembahyang. Sebab apa? Sebab kalimah mim ha mim dal ni di alam barzah, di alam akhirat cukup mahal. Hang bangkit-bangkit dia tanya, hang kenal tak tuan dia siapa dia? Tu tuan-tuan jangan ambil remeh. Dia bukan tajuk bid'ah tak bid'ah. Dia bukan seringan itu. Kan? Itu nak jadi pemuda yang hebat, Nabi duduk di sini. Saya pun bukan hebat dak. Saya kata ni sebab ulama yang sebut. Kalau saya pun nak jadi hebat, saya pun kena ikut jalan yang sama, pasti. Tak ada jalan shortcut. Pelik Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan kenal saya lagi dalam, tuan-tuan kenal, tuan-tuan akan nampak lagi banyak aib dan kekurangan saya. Tapi Nabi kita kalau lagi hari kita kenal, lagi sayang, lagi kenal, lagi sayang, lagi kenal, lagi cinta, lagi kenal, lagi jatuh hati. Itu pelik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kata itu pun antara mukjizat Nabi juga. Lagi orang kenal, lagi orang sayang, lagi orang kenal, lagi orang sayang. Itu pelik. Maka kata orang beriman tadi apa dia? Aku kenal ni Nabi Muhammad. Malaikat kata tengok tempat asal hang dalam neraka, kerana hang kenal Nabi Muhammad, Allah pindah hang masuk dalam syurga. Dia punyalah seronok. Dalam dia duduk seronok tu, malaikat kata apa? Hang tengok kubur hang, baru dia perasan. Dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim tak ada. Dalam hadis Imam Tirmizi ada hujung dia. Apa dia? Dia tengok dalam kubur dia. Kubur dia diluaskan 70 hasta kali 70 hasta kali 70 hasta. Tu macam Roblox tu, hamba tahu kah? Hamba pun tak tahu nak mula kat mana, kosong lagu tu. Bayang punya luah lagu tu dalam kubur. Dia tengok lagu tu kubur dia jadi syok. Dia jadi tak tahu nak buat apa, dia jadi seronok sehinggalah mendorong dia untuk berkata. Dia kata apa? Malaikat, boleh tak saya keluar, saya pergi bagi tahu dekat keluarga saya. Keluarga dia dekat mana? Ni kubur dia. Keluarga dia dekat mana? Keluarga dia masih ada datang sini. Dia punya seronok sampai dia kata, malaikat, boleh tak aku keluar mai habaq kat keluarga aku? Kalau hampa kenal Nabi Muhammad, inilah balasan yang hampa dapat. Malaikat kata dekat dia, tak boleh. Allah suruh hang tidur dalam kubur ni macam pengantin baru. Esok kiamat baru hang bangkit. Jadi nak jadi Ashabul Kahfi, nombor 1 Nabi duduk sini. Bila kita kenal Nabi, bila kita sayang Nabi, Allah tak jadi problem dekat kita. Kenapa? Bila kita nak berdoa sekarang, kita akan rasa macam, Allah, aku ni dah lah duk buat jahat, aku ni dah lah duk chat dengan orang, duk sembang dengan orang, aku ni dah lah duk buat dosa, aku ni ada macam-macam, Allah ni nak dengar aku kah? Tapi kalau kita kenal Nabi Muhammad, kita tahu, Nabi Muhammad, mana ada benda yang diminta kepada Nabi Muhammad melainkan Nabi Muhammad pasti akan bagi, tak akan tolaknya. Kalau itulah Nabi, sedangkan beliau, Nabi kita baginda adalah makhluk, bagaimana dengan Khalik, Allah yang menciptakan? Takkan Nabi lebih pemurah daripada Allah? Betul? Nabi naik duduk di pintu Kaabah ketika pembukaan kota Mekah. Semua penduduk-penduduk Mekah musyrikin ketika tu yang biasa pukul Nabi, buat naya Nabi, bila berdepan dengan Nabi, kepala tak tengkok dia lagu tu, sebab takut kena pancung. Sebab semua pemimpin lagu tu jumpa je orang yang buat naya, pancung aja semua. Macam tu dia duduk. Tapi bila Nabi kata, sudahlah kamu semua dilepaskan, begitu pemaaf Nabi, sangat pemaaf kepada orang buat naya. Soalan, takkan Nabi lebih pemaaf daripada Allah Ta'ala? So tak ada jalan nak jadi seorang pemuda yang beriman kepada Allah melainkan mesti melalui mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Baru satu jenuh. Cukup tak kata boleh lah. Pada lah tu ilmu tu tak cukup dah tu. Yang kedua, Ashabul Kahfi bukan sahaja dia beriman, dia adalah orang yang bila dia ada iman, meminta dan memohon kepada Allah ini adalah objektif utama dia. Ni abang-abang yang mana yang ambil SPM, abang-abang yang mana yang duduk kerja, yang mana yang baru kahwin, ingat ni zaman fitnah. Kita kena doa untuk rumah tangga kita, kita kena doa untuk diri kita, kita kena doa untuk selamat. Zaman ni zaman maksiat. Kita kena doa-doa yang para ulama dan habaib ajak kita, ya Allah, hilangkan nikmat lazat bermaksiat dalam diri aku, gantikan dengan nikmat dan kelazatan beribadah. Kita kena mesti kena yakin dengan doa kita. Anggap ni kita berada di 10 hari pertama bulan Rejab. Tak cukup yang tu nanti nak sampai Isra' Mi'raj, tak cukup yang tu nanti akan ada nisfu Sya'ban, tak cukup nanti akan jumpa Ramadan. Sebab itu ulama kata bulan Rejab ni bulan menanam benih, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan menuai. Kalau bulan Rejab kita berhimpun untuk mengata dekat orang, buat apa aktiviti untuk hina orang, di bulan Rejab. Bulan Sya'ban jangan takut, akan melimpah ruah lagi. Dan bulan Ramadan kumpulan yang samalah yang akan bincang supaya semua orang mengurangkan ibadah. Pelik, kita Ramadan nak meningkat ibadah, 20 rakaat kita nantikan, khatam Al-Quran yang kita nak cari, zikir munajat bagi orang makan dan sebagainya, itu yang kita nak. Tak, kumpulan yang samalah yang akan bincang. Nabi tak pernah buat 20 rakaat, Nabi tak suruh pun bagi makan moreh. Ya salam. Pasal apa? Sebab daripada bulan Rejab dah menanam bunga-bunga kebencian. Tuan-tuan nak tahu ayat ni ambil mana? Ini ada dalam kitab rujukan yang dirujuk Ahli Sunnah wal Jamaah pun rujuk ulama ni, Wahabi pun rujuk ulama ni, ulama yang sama, kitab yang sama. Apa nama dia? Lataiful Ma'arif, yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab sebut clear, bulan Rejab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan kita akan menuai hasil. So bulan ni kalau malam ni tiba-tiba tuan-tuan terdetik dalam hati, saya terdetik dalam hati, ya Allah aku mula sayang dekat Rasulullah, benih kita dah tanam. Sya'ban nanti kita akan seronok. Sebab apa? Di bulan Sya'ban lah turunnya firman Allah yang baca tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya tahu tuan-tuan apa ayat tu. Yang tu ayat tu turun bulan Sya'ban. Macam mana hati kita dah seronok? Kita akan seronok dan gembira menyiram tanaman kita tadi. Dan nanti bulan Ramadan, hang cakaplah apa sahaja ibadah yang melibatkan Nabi, aku pasti akan buat untuk. Tarawih aku akan buat 20. Khatam, Nabi khatam 2 kali di dalam bulan Ramadan tahun yang Nabi nak wafat. Aduh, semua tadi bunga awal dia mesti mengenali dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takat tu cukup. Nah, jumpa lagi lah insyaAllah. Selamat maju jaya. Tak usah buat muka nak belajar dah. Hanya ada masa kita jumpa lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, sekadar nota ringkas di penghujung kita punya perbincangan. Saya tadi ada janji 2-3 benda dengan tuan-tuan. Saya habaq sikit-sikit lah ya. Yang pertama, hari ini kita bincang Ashabul Kahfi. Saya bagi tahu, saya bukan orang yang layak sebab saya tahu ilmu saya cetek. Maka saya kembangkan perbincangan tadi tu. Saya kata kalau nak kenal Ashabul Kahfi, kena tahu perbincangan dia mesti melibatkan akidah. Sebab Ashabul Kahfi adalah pecahan pertama daripada suratul Kahfi. Yang kedua berkaitan dengan pengurusan keuangan, ekonomi dan sebagainya. Yang ketiga berkaitan dengan ilmu. Yang keempat berkaitan dengan kepimpinan. Tuan-tuan kalau tak percaya, tengok saya tunjuk kat tuan-tuan, tengok elok-elok. Kenapa langit pertama Nabi Adam? Kenapa langit kedua masa Isra' Mi'raj Nabi Isa dengan Nabi Yahya?
Bukankah Nabi ada ramai, 25 orang Rasul? Kenapa Nabi-Nabi ni yang dipilih? Ni ulama bincang. Ulama bagi jawapan-jawapan dia sebagai buah di dalam hati kita ni terang. Kenapa langit yang ketiga Nabi Yusuf? Kenapa langit yang keempat Nabi Idris? Saya yakin kalau saya tanya tuan-tuan cerita Nabi Idris, tuan-tuan tak akan boleh jawab. Tapi pasal apa dia ada di langit yang keempat? Sefamous mana dia boleh duduk di langit yang keempat? Tak apa, kalau macam tu saya nak tanya kenapa langit kelima Nabi Harun? Kenapa langit yang keenam Nabi Musa? Dan kenapa langit yang ketujuh Nabi Ibrahim? Tengok, saya sebut. Ini kesimpulan Ustaz Setuju Habis ni balik Semayang balik Okey. Ayat tak apa, tak mana nak. Kata ulama, Isra' dan Mi'raj dia adalah perjalanan seorang hamba. Kalau siapa nak jadi hamba Allah yang A1, jalan dia Ashabul Kahfi. Jalan dia Isra' Mi'raj. Sebab apa? Nombor satu, bila kita nak kan hidup ni dia ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, hamba dengan Allah. Sesama manusia kita adalah khalifah. Kita tengok elok-elok, hamba. Langkah pertama seorang hamba, Adam. Dia menggambarkan jasad tubuh badan kita. Tengok sini, seorang hamba Allah tolong sayang diri sendiri, tolong jaga badan kita, tolong jangan buat benda merepek-repek, tolong jangan rosak dan binasakan diri kita. Tolong abang, kakak, please hargai, nilai. Tengok saya. Kalau kita tak menghargai diri kita, tak akan ada orang lain yang akan tolong buat benda tu untuk kita. Kita binasakan diri kita dengan benda-benda yang macam-macam ni, ialah termasuk saya, siapa saja, siapa manusia sama. Kalau kita merosakkan diri kita, tak akan ada orang lain yang boleh perbaik diri kita melainkan diri kita. Kita bermain dengan api, kita akan bayarlah apa balasannya nanti. Sama aja. Saya buat, saya akan kena. Tuan-tuan buat, tuan-tuan akan kena. Sama aja kita serupa. There's a price that you have to pay. Sebab tu kakak-kakak, saya selalu pesan, jangan mudah-mudah sangat. Kalau ada lelaki yang baik, soleh dalam ni nak memasuk minang kakak, mesti dia kena bayar mas kahwin. Sekurang-kurangnya kalau di Selangor ni berapa? 300. Kena ada duit 300 nak mengahwini anak-anak dara tuan-tuan. Tapi hari ni orang boleh bayar RM3, RM30 untuk internet saja boleh tengok anak tuan-tuan luar dan dalam, bogey dan sebagainya. Macam mana nak minta dengan mas kahwin sampai 300 macam tu? So jaga diri, sama macam abang jaga diri. Jangan pelihara diri. Sebab itu kata setengah ulama, akhir zaman di antara menunaikan ibadah haji dengan kahwin, bagi orang-orang pemuda, kahwin lebih diutamakan untuk menyelamatkan daripada fitnah. Sebab itu lelaki siapkan diri kita jadi macam ayah-ayah kita daripada dulu, daripada siap dah ke apa, seorang lelaki jiwa raga mereka bersedia nak tanggungjawab. Tuan-tuan nak main game tak apa, saya tak marah, main game. Tapi make sure main game tu pada masa-masa yang kita punya, bukan masa keluarga kita. Saya boleh cakap benda-benda yang tadi tu bukan sebab saya nak abang kata saya bagus, tak. Saya nak abang kata masa saya main game bukan masa dengan keluarga. Saya punya masa saya main game. Hang nak tak cukup tidur membimbingkan siapa suruh main game? Tu saya. Pagi tadi saya live dalam Suria, betul? Hak tu tidur dalam kereta. Lepas apa malam semalam balik nak tengok cerita. Saya nak main saya punya game, saya tak habis main lagi. Tapi saya tak boleh main pukul 11 malam. Saya tak boleh main pukul 10. Tu masa saya kena bagi tidur anak-anak. Itu masa mereka. Jadi kalau nak tolak masa main game, tolak masa kita. Tolak masa kita. Bertanggungjawab. Jangan ambil masa keluarga kita. Okey? Tak ada masalah. Urus. Itu hidup tuan-tuan. Urus.
bincang, tuan-tuan ada mulut kan, perbaiki komunikasi, cakap elok-elok, sayang diri tuan-tuan. Adam, bila ada Adam naik ke atas, nombor 2 siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dikenali sebagai apa? Tengok elok-elok, tengok elok-elok. Aywa hakadha. Nabi Isa adalah ruhullah. Sebab dia yang disebutkan dalam Quran kan, Allah meniupkan apa, malaikat Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Siti Maryam, terus mengandung Nabi Isa, terus melahirkan. Jadi gelaran kepada Nabi Isa ruhullah. So bila ada jasad ada roh. Bila ada roh baru ada nabi sebelah dia. Siapa dia? Nabi Isa dengan Nabi apa tadi? Nombor 2. Nabi Yahya, baru ada kehidupan. Baru hidup. Bila ada hidup manusia yang ada jasad, ada roh, ada kehidupan, maka adalah Nabi Yusuf, iaitu ada kecantikan pada rupa parah mereka. Tapi ada rupa parah cantik saja tak cukup, dia kena ada Nabi Idris, darasah, ilmu, mesti kena ada ilmu. Seorang hamba tak akan sampai tingkatan untuk nak naik kalau dia tak ada ilmu. Sebab tu jangan ambil ilmu daripada TikTok semata-mata. TikTok trigger untuk ambil ilmu, main masjid dapat ilmu. TikTok tak salah, pergi dengar, yang tu trigger untuk ambil ilmu. Instagram trigger untuk ambil ilmu, Facebook trigger untuk ambil ilmu. Mai masjid dapat ilmu yang banyak. Mai. Lepas dah ada jasad, roh, hidup, lawah, ilmu, maka barulah ada Nabi Harun. Apa dia? Nabi yang disayangi oleh semua umat dia. Bani Israel cukup sayang dengan Nabi Harun. Itu dia panggil Aaron. Kalau dalam ni pun ada Attack on Titan kan, hero dia nama Aaron kan. Aaron Jagger, betul? Apa hamba ingat aku ke? Tapi semua tu saya bukan tengok waktu tu, bukan, saya tak tengok pun daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam. Saya tak tengok yang tu. 12 malam ke atas semua dah lena. Masa saya itu time Clash of Clans saya, itu time Stumble Guy saya, itu time saya punya, saya tak boleh main yang addicted, tak boleh lah. Mobile Legend apa Rift dulu apa, tu tak boleh main lah, tu addicted, nanti tak baca kitab lah pula nanti nak ceramah macam mana. Saya main yang ringan aja, yang ringan. Jiwa nak main tu ada, tapi kena kontrol, urus diri sendiri. Lepas tu saya pun nak tengok juga cerita-cerita terbaru. Semangat saya dulu duduk tengok sampai lah masih lagi. Tapi dah, yang tu semua pukul 12 ke atas. Kalau lajak tidur, lajak tengok, tak cukup tidur, tu hang punya nasib. Esok pagi jangan buat, oh saya tak larat nak tengok anak malam tidur tak cukup. Tak boleh. Bangun subuh kena buat, jaga anak, siap, mesti kena buat. Urus, sayang diri semua. Tuan-tuan orang baik, ingat, tengok tempat kamu dalam neraka, dia boleh pindah masuk ke dalam. Ingat yang tu. Bila dah ada jasad, roh, hidup, rupa parah elok, ilmu, orang pun sayang, barulah kita naik kepada tingkatan orang yang bila berdoa Allah nak dengar. Nabi Musa, apa nama dia? Kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah. Betul, Nabi Musa cakap dengan Allah di Bukit Tur Sina, betul? Nabi berhenti, salah satu spot yang Nabi berhenti, Bukit Tur Sina. Allah kata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sebelum tu dia kata, ya Musa inni ikhtartuka fastami' lima yuha. Bila dah cakap dengan Allah, itu dah level lain dah. Apa dia? Dia akan mula jadi orang yang rapat dengan Allah. Lepas Nabi Musa siapa? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah, bukan kekasih, orang yang rapat dengan Allah. Bila dia sudah ada jasad, dia sudah ada roh, dia sudah ada kehidupan, dia sudah ada rupa yang elok, dia dah pandai jagalah diri dia, dia mula ada ilmu, dia mula ada orang sayang dekat dia, dia mula bercakap dengan Allah Ta'ala, dia dah jadi orang rapat dengan Allah, barulah dia naik maqam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia naik atas tu? Nabi Muhammad siapa dia? Wa hakadha Habibullah. Tu tajuk tu nanti kena Isra Mi'raj lah. Bukan saya, ustaz lain lah. Ustaz lain. Ini tajuk dah. Tapi tu saya kata tadi, kalau nak bincang benar-benar yang melibatkan benar-benar macam tu, semua tak tengok, semua boleh dengar.
Sebab kita manusia, Allah siapkan kita untuk ilmu-ilmu benar macam tu. Jangan takut. Sayang diri masing-masing, jaga diri kita. Tengok saya. Kalau kita ada pokok, ni kata-kata akhir. Kalau kita ada pokok, kita tanam pokok, pokok tu tak naik. Bukan marah pokok tu, sebaliknya ubah tempat dia. Boleh jadi sini tak sesuai, tak ada matahari. Betul tak betul? Sama, kalau pokok ni tak tumbuh betul, ubah sedikit. Mungkin ubah cara hidup, ubah sedikit kawan, mungkin ada benda tak kena, perbetul sikit, insya-Allah pokok ni akan hidup balik. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil